Okey. Pemandangan kita hari ini kita hanya 2 orang saja. Dapat cikgu akan mulakan untuk hari ini. Jadi, hari ini kita akan sambung kepada kandaan sepunya terkecil. Walaupun dia hanya satu bahagian yang paling kecil dalam topik ini, faktor dan kandaan, tapi hari ini dengan ini cikgu akan habiskan bab ini, supaya hari Jumaat ini kita akan masuk ke bab yang baru. Jadi hari ini apa yang kita akan belajar tentang kandaan sepunya terkecil ini, kita boleh lihat dekat sini, kita telah belajar bahawa kandaan sepunya bagi 6 dengan 8 adalah 24, 48, 72 dan 96. Antara kandaan sepunya itu, kandaan sepunya pertama 24 bernilai paling kecil. Nombor 24 disebutkan sebagai kandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 8. Jadi kalau dekat sini kamu boleh nampak, kandaan sepunya terkecil boleh ditentukan dengan kaedah. Ada 3 jenis kaedah dekat sini. Pertama adalah menyenaraikan kandaan sepunya. Kedua adalah pembahagian berulang. Ketiga adalah pemfaktoran perdana. Jadi dekat sini, kita boleh nampaknya adalah, kita lihat contohlah. Cara menentukan kandaan sepunya terkecil bagi. Pertama, dia menggunakan kaedah menyenaraikan kandaan yang sepunya. Yang kita telah belajar sebelum cuti hari itu, yang Jumaat, cikgu gunakan recorder itu. Kita senaraikan macam ni. Lepas tu kita cari yang pertama. Apabila kita telah nampak kandaan sepunya yang pertama itu, sebenarnya dia adalah kandaan sepunya terkecil. Jadi dekat sini kamu mesti tahulah bahawa kandaan sepunya ini, kandaan sepunya yang pertama. Yang pertama ini kita nampak sebenarnya dia adalah kandaan sepunya yang terkecil. Lepas tu kita guna kaedah yang kedua, iaitu pembahagian berulang. Pembahagian berulang ini dia ada sikit beza dengan yang kita belajar kaedah pembahagian berulang bagi faktor. Dia ada sikit beza ini. Macam mana pembezaan dia? Cikgu di sini cuba tangkapkan dia untuk kamu lihat. Ada perbezaan dia. Supaya kita boleh nampaknya dengan lebih jelas. Ini adalah kandaan sepunya terkecil. Cikgu pastekan dekat sini. Lepas tu, cikgu bagi kamu lihat yang hari itu bila kita belajar kandaan faktor sepunya terbesar itu, macam mana keadaan dia. Faktor sepunya terbesar. Apabila dia gunakan kaedah ini, cikgu ambil gambarnya supaya kita boleh tengok serentak. Supaya kita boleh nampak apa bezanya. Apa bezanya? Jadi dekat sini, cikgu nak tunjukkan. Yang ini adalah kandaan sepunya terkecil. Ini adalah faktor sepunya terbesar. Jadi ini adalah cara dua kaedah yang berlainan dekat sini. Kamu ada nampak tak? Dalam kaedah untuk kandaan sepunya terkecil ataupun kita panggil dia sebagai, cikgu tulislah supaya kamu ingat.
Okay, gandaan sepunya terkecil singkatan kita panggil dia G, S, T, K. Faktor sepunya terbesar kita panggil dia F, S, T, B. Okay, untuk gandaan sepunya terkecil ni kita boleh nampak bahawa okay, kamu akan nampak dia bahagikan sehingga semua jadi satu. Dan kalau untuk faktor sepunya terbesar ini, kamu boleh nampak kita guna nombor masih ingat lagi nombor ini adalah nombor apa? Nombor berdana kan? Nombor berdana kita guna untuk bahagikan itu mesti boleh dibahagikan oleh ketiga-tiga ni. Kalau ada 3 dekat sini lah. Kalau ada 2 dekat sini, dia mesti boleh dibahagi 2-2. Tapi kalau kamu lihat untuk gandaan sepunya terkecil ini, salah satu boleh dibahagi, dia akan bahagikan dia sehingga dia jadi satu-satu-satu saja. Jadi ini adalah perbezaan dia lah. Okay, untuk gandaan dan untuk faktor. Jadi murid-murid, jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti take note dan kamu mesti ambil pengetahuan bahawa perbezaan dia dekat sini supaya supaya kamu dapat tahu macam mana untuk macam bezakan dia, macam mana untuk bezakan dia dekat sini. Tengok, bahagikan nombor-nombor itu secara berturutan dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor. Okay, nombor yang tak boleh dibahagi dengan baik akan diturunkan untuk macam diturunkan. Mula-mula dia boleh dibahagikan. Kalau dekat sini, tengok. 3 tidak dapat dibahagi 2 kan? Jadi 3 ini dia diturunkan. Okay, tapi kalau kamu lihat untuk faktor ini, dia mesti boleh. Kamu lihat. Walaupun ini 3 dengan 6 masih boleh dibahagi dengan 3, oleh kerana 5 tidak dapat, jadi dia henti dekat sini sudah. Jadi itu adalah perbezaan dia. Cikgu akan savekan ini supaya nanti cikgu kongsikan lah. Supaya kamu ada satu nota yang macam mana bezakan ini. Perbezaan gandaan sepunya terkecil dan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar dengan dengan apa? Dengan apa kaedah tadi itu? Apa kaedah? Dengan kaedah pembahagian berulang. Okay, dengan kaedah jadi nanti cikgu akan kongsikan ini dalam Telegram, WhatsApp dengan Google Classroom lah. Okay, supaya kamu boleh nampak. Okay, ini cikgu sengaja highlightkan supaya kamu boleh nampak untuk kaedah pembahagian berulang bagi gandaan sepunya terkecil dengan faktor sepunya terbesar. Ada perbezaan dekat sini. Macam mana perbezaan dia? Jadi ini adalah bahagian yang kamu perlu ambil perhatian. Okey, jadi sekarang cikgu sambung. Okey, apabila dekat kaedah pemfaktoran perdana, sebenarnya dia juga ada perbezaan. Okey, cikgu juga ambil gambar supaya kita boleh lihat dia serentak. Okay, ada perbezaan dia. Okay. Okay, ada perbezaan dia.
Okey, yang atas ni adalah kandaan sepunya terkecil. Yang bawah ini adalah faktor sepunya terbesar. Kamu boleh nampak dengan mana? Dekat sini. Boleh nampaklah dekat sini. Ini adalah kandaan sepunya, ini adalah faktor sepunya. Okey. Kedua-dua ini dia memang akan cari pemfaktoran perdana mereka. Tapi bezanya adalah yang kaedah pemfaktoran untuk kandaan sepunya terkecil dia susun. Dia susun. Dia ada berapa? Ada 3-2. Dia tengok yang paling besar, paling banyak bunyi. 1-3 itu dia ambil, lepas tu dia ke darab. Itu mendapatkan kandaan sepunya terkecil. Tapi kalau untuk yang faktor sepunya terbesar, dia list out, dia ambil yang semua yang sama saja. Kalau macam dekat sini kan, tak ada yang sama lagi kan, dia tidak ambil. Dia sebagai faktor sepunya terbesar. Jadi ini adalah kaedah yang kamu boleh nampaknya perbezaan antara kandaan sepunya terkecil dengan faktor sepunya terbesar dalam bahagian ini. Dan cikgu juga akan kongsikanlah perbezaan. Okay. Ini kaedah pemfaktoran perdana. Nanti cikgu juga akan kongsikan gambar inilah supaya kamu lebih jelas. Okay, murid, ini adalah bahagian yang amat penting dalam bahagian kandaan sepunya terkecil dengan faktor sepunya terbesar yang kamu mesti take note. Kamu mesti take note. Okay, untuk yang baru masuk ini, Aaron dengan Muhammad Ryan, kamu nanti kalau dapat, kamu tengok kembali rakaman cikgu yang pada bahagian awal yang cikgu terangkan tentang kaedah pembahagi berulang dengan kaedah pemfaktoran perdana bagi kandaan sepunya terkecil dengan kandaan faktor sepunya terbesar. Apa perbezaan dua ini dalam dua jenis kaedah ini? Kamu cikgu ingatkan lagi, untuk Ryan dengan Aaron, kamu masih belum hantar kerja-kerja sebelum ni kamu mesti buat dan ambil gambar dan hantar kepada cikgu melalui Google Classroom kalau dapat. Kalau tidak dapat, hantar melalui Telegram. Kalau tidak dapat dengan Telegram, hantar secara personal message kepada cikgu dalam WhatsApp juga boleh. Jangan tak hantar kerja kerana cikgu tidak akan tanda kehadiran kamu kalau kamu tidak hantar kerja. Okey? Okay. Kalau ada masalah, ada macam mana tidak dapat buat, tidak pandai buat, kamu boleh tanya cikgu. Tapi cikgu tidak harap kamu just diam macam tu dan kamu tidak siapkan kerja kamu. Okay? Okay, jadi ini adalah dua jenis kaedah. Okay, jadi cikgu akan tunjukkan kalau untuk soalan sini. Okay, cikgu akan tunjukkan. Daripada ketiga jenis kaedah yang kamu nampak tadi itu, ketiga itu, kaedah pemfaktoran perdana, kaedah pembahagi berulang dengan kaedah menyenarai kandaan sepunya ini, sebenarnya cikgu paling gemarnya adalah menggunakan kaedah pembahagi berulang kerana ini adalah antara cara yang paling mudah
paling senang. Jadi cikgu akan tunjukkan ini dahulu. Nanti cikgu akan tunjukkan kaedah lain juga. Okay. Jadi dekat sini, cikgu akan tunjukkan untuk soalan A dulu. Kita cari soalan yang paling senang dulu. Okay. A 16 dengan 18. Okay, kita gunakan kaedah pembahagi tadi itu. Okay. Okay, 16, 18. Okay, jadi untuk kaedah pembahagi berulang ini, ataupun cikgu pernah beritahu ni adalah kaedah pembahagi terbalik lah. Kenapa terbalik? Kerana kalau kamu lihat dekat sini, macam bahagi yang terbalik kan. Okay, kita mesti guna apa nombor dekat sini? Nombor perdana. Masih ingat nombor perdana? Cikgu tulis lagi ya. Nombor perdana ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Cikgu ada suruh kamu mesti hafalkan sekurang-kurangnya 8 nombor perdana yang pertama ini ya. Jadi mula-mula kita lihat daripada nombor yang terkecil. Dekat sini kita boleh nampak 2 boleh. Jadi 16 boleh dibahagi dengan 2, boleh. Bahagi 2 dia jadi 8. 18 bahagi 2 jadi 9. Lepas tu kita lihat lagi. Adakah di sini ada boleh bahagi dengan 2? Boleh. 8 boleh. Jadi 8 bahagi dengan 2 adalah 4. 9 tidak dapat dibahagi 2, jadi dia diturunkan. Tidak ada apa-apa berlaku. Dia diturunkan. Okay. Lepas tu boleh lagi bahagi 2? Boleh. Kerana 4 masih boleh dibahagi dengan 2. Jadi dia sama dengan 2. Jadi 9 tidak dapat, dia diturunkan sekali lagi. Okay. Lepas tu boleh dibahagi dengan 2? Boleh. Okay. 9 diturunkan lagi. Kamu nampak 9 diturunkan. Sekarang 1 tidak boleh dibahagi 2, 9 pun tidak boleh dibahagi 2. Jadi sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu 3. Okay, kita cuba bahagi dengan 3. Jadi sekarang 1 tidak dapat, 1 diturunkan. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Okay, lepas tu boleh lagi bahagi 3? Boleh. Jadi 1 tidak dapat, 3 boleh. Jadi ini adalah dia lah. Jadi dekat sini, cikgu boleh tuliskan tandaan sepunya terbesar bagi 16 dan 18 ialah saya darabkan semua ini. Okay, jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Cikgu keluarkan kalkulator. Hari ini cikgu ada kalkulator saintifik. Okay. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okay, jadi dia adalah 144. Jadi dekat sini cikgu tulis dia adalah 144. Okay, kandang punya terbesar bagi bukan terbesar. Sorry ya kelas. Ini bukan terbesar, cikgu tersalah pula. Okay, bukan terbesar. Ini adalah terkecil. Gandaan hanya ada terkecil patut baru ada terbesar. Cikgu yang silap. Cikgu minta maaf kat sini. Okay, terkecil. Bukan terbesar, terkecil. Okay, terkecil.
Jadi adalah 144. Okey, gandaan sepunya terkecil. Yang bagi 16 dengan 18 adalah 144. Okey, lepas tu cikgu cuba lagi satu soalan. Kita ambil soalan E lah. Okey, kita ambil soalan E. Buka warna pen dulu. Okey, untuk E. Okey, 6, 15, 18. Okey, jadi kita masih guna kaedah pembahagi berulang untuk 6, 15 dengan 18. Okey, jadi kita masih guna lagi nombor perdana ini. Kita pilih yang terkecil dulu. Adakah 2 dapat bahagi dengan salah satu? Boleh kan? Jadi 2, okey. 6 bahagi 2, 3. 15 dapat bahagi lengkap dengan 2 ke? Tidak. Kerana dia tidak dapat, saya turunkan dia sahaja. 18 bahagi dengan 2 dapat? Boleh. 9. Jawapannya 9. Jadi, sekarang 3, 15 dengan 9 ada yang boleh dibahagi dengan 2? Tidak ada. Jadi, kita pergi kepada seterusnya. 3. Okay, 3 dapat. Okay. 3 bahagi 3, 1. 15 bahagi 3, 5. 9 bahagi 3, 3. Masih ada boleh bahagi dengan 3? Ada. 3 boleh dibahagi dengan 3. Jadi 3, 1, 5 tidak dapat, kita turunkan. 3 bahagi 3, 1. Okay. Boleh dibagi dengan 3 lagi? Tidak. Kita pergi seterusnya. 5 dapat. Jadi 5. Jadi 1, 1, 1. Jadi sehingga tengok semua jadi 1. Jadi dekat sini saya boleh buat kesimpulan bahawa gandaan sepunya terkecil bagi 6, 15 dengan 18 adalah, ataupun ialah pun boleh, sama saja. 2 darab 3 darab 3 darab 5. Okey. Cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Okey. 2 darab 3 darab 3 darab 5. Jadi berapa dia? 90. Jadi dekat sini 90. Jadi ini adalah kita menggunakan cara apa ini? Apa kaedah ini? Kaedah, okey, dua-dua ini kita gunanya kaedah apa? Kaedah pembahagian berulang. Okey, jadi ini adalah jenis kaedah yang paling senang guna. Okey, yang paling senang guna. Okey, memang kamu juga boleh menggunakan kaedah seperti menyenaraikan gandaan sepunya. Kamu pun boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Memang tidak ada masalah. Okey, jadi dekat sini yang sama ini, sekarang cikgu gunakan kaedah lain. Cikgu gunakan kaedah lain. Okey, cikgu gunakan kaedah lain. Kaedah yang tadi kita tengok semula, kaedah pemfaktoran perdana. Mungkin ini adalah antara yang kamu akan minat lah. Okey, nampaknya macam hebat, tapi adakah dia senang? Kita cuba dengan soalan A.
Okay, kita cuba dengan soalan A. 18, 16 dengan 18. Okay, kita menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okay, mula-mula kita kena tahu 16 punya faktor perdana adalah macam mana. 18 punya faktor perdana adalah macam mana. Okay, cara yang paling senangnya adalah kita gunakan kaedah pembahagi berulang 16. 2, 8. Masih boleh bahagi 2, 4. Masih boleh bahagi 2, 2. Masih boleh bahagi 2, 1. Jadi ini adalah 16. Okay, 18 bahagi 2, 9. Bahagi 3. Kenapa bahagi 3? Kerana 2 tak dapat sudah. Jadi sama dengan 3. Bahagi 3 sama dengan 1. Jadi barulah dekat sini kita list out 16 dengan 18. Faktor dia. Okay, kalau kita boleh lihat dekat sini ada 2 darab 2 darab 2 darab 2. Di sini adalah 2 darab 3 darab 3. Jadi adalah 2 darab 3 darab 3. Jadi kelas, sebenarnya dekat sini adalah cikgu sengaja aturkan macam ni. Kenapa? Supaya saya boleh nampaknya bahawa apa? Bahawa ada satu. Sorry ya. Sorry. No. Kita boleh nampak ada satu yang sama. Okay? Yang sama itu dia bermaksudnya dia tak boleh berulang lagi. Dia tak boleh berulang lagi. Jadi dekat sini saya jadi saya boleh nampak hasil gabungan ni. Saya guna warna lain ya, warna jingga. Okay, ada 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 3 darab dengan 3. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, adakah ini adalah sama seperti soalan yang tadi cikgu buat punya? Dia adalah hampir sama. Nanti bila kamu tengok kembali video, kamu boleh nampaklah ada benda yang dia sama. Ada benda yang dia sama. Jadi dekat sini baru saya buat kesimpulan. Gandaan sepunya terkecil ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3 adalah sama dengan berapa? Masih ingat? Tadi 144 kan? Masih sama lagi kelas. Jadi dia adalah 144. Jadi ini adalah 2 jenis kaedah yang cikgu akan tekankan. Ini adalah kaedah. Cikgu tulis. Kaedah apa? Pemfaktoran perdana. Ada 2 jenis kaedah. Kaedah pemfaktoran perdana dengan satu lagi tadi kaedah pembahagian berulang. Jadi bagi cikgu, antara 2 jenis kaedah ini, kaedah yang tadi itu pembahagian berulang sebenarnya dia lebih mudah daripada ini. Tapi kalau kamu nak belajar yang ini, tak ada masalah. Kamu boleh cuba. Tapi cikgu nak kamu memang mahir dengan kaedah pembahagi berulang dahulu. Kalau boleh. Kalau boleh, kamu mesti mahir dengan kaedah pembahagi berulang tadi dahulu. Supaya kamu memang betul-betul dapat menguasai dahulu. Okay? Jadi kelas. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja kamu dahulu. Cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja kamu dahulu. Muka surat 6. Buku 2 muka surat 6. Jadi dekat sini cikgu nak kamu nanti kamu cuba
buat kerja dari soalan 7 hingga 10. Okay, kamu tengok di sini menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Ini adalah kaedah yang kedua tadi cikgu buatlah. Ini adalah menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okay, berulang adalah yang bahagi yang terbalik yang cikgu kata tadi lah. Okay, ini adalah latihan yang kamu kena buat untuk gandaan sepunya terkecil. Tapi belum habis lagi kita hari ini. Okay, kenapa? Kerana nanti cikgu nak kamu belajar kerana hari ini kita akan habiskan bab ni, jadi kamu kena belajar tentang penyelesaian masalah yang melibatkan faktor sepunya terbesar dengan gandaan sepunya terkecil. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh lagi macam mana kita menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi cikgu terus buat salah satu soalan supaya nanti kamu senang. Nanti kamu senang. Okay, cikgu cuba dengan soalan ini. Okay, cikgu cuba dengan soalan ini. Okay, jadi macam mana kita buat soalan ini? Okay, jadi kita lihat soalan ini. Okay, 6 ialah faktor bagi M. M ialah faktor bagi 108. Antara 20, 27, 30, 36 dan 48, yang manakah ialah nilai yang mungkin M berdasarkan pernyataan di atas. Jadi cara yang paling senang, mula-mula kita mesti cari dulu 6 adalah faktor bagi yang mana satu. Adakah 6 adalah faktor bagi 20 ke, 27 ke, 30 ke, 36 ke, 64. Cara yang paling senang adalah kita cuba bahagi. Okay? Kita cuba bahagi 20, kita bahagi dengan 6. Kita boleh dapatinya adalah 3, dia ada baki kan. Dia ada baki 2, jadi bukan. Lepas tu kita cuba 27 kita bahagi dengan 6. 24 dia ada baki 3. Okey, lepas tu kita cuba lagi 30 bahagi 6 sama dengan 5. Tidak ada baki. Jadi 36 kita bahagi dengan 6 adalah 6. Tidak ada baki. 48 bahagi 6 sama dengan 8. Tidak ada baki. Jadi kita boleh katakan bahawa M yang sekarang M mungkin adalah mana satu? Adalah 36 dengan 48. Mungkin. Lepas tu kenapa sekarang kata mungkin? Kerana kita nak cuba lagi. Adakah 30, 36 dengan 48 adalah faktor bagi 108? Jadi kita kena bahagi. Okay? 108 kita bahagi dengan 30. Okay, kita cuba. Okay. 108 kita bahagi dengan 30. Okay. Kita bahagi dengan 30. Jadi kita boleh nampak dia adalah 3. Dia ada baki ke? Ada kan? Okay, ada baki. Dia ada baki berapa? Dia ada baki dia ada baki 18. Jadi dia adalah 3 baki 18. Lepas tu kita cuba lagi
108 kita bahagi dengan 36. Kita guna kalkulator lagi. 108 bahagi dengan 36. Sun. Dia adalah 3. Lepas tu kita cuba lagi 108 kita bahagi dengan 48. Kita cuba. 108 bahagi dengan 48. Ada baki kan? Ada baki 12. Ada baki 12. Jadi dekat sini kita boleh nampak bahawa 36 baru adalah faktor bagi 108. Jadi barulah dekat akhir sini saya buat kesimpulan bahawa M adalah 36. Jadi ini adalah cara kita menjawab untuk soalan 1. Jadi cikgu pun akan kongsikan gambar inilah. 1 muka surat 7. Cikgu nanti akan kongsikan ini, jangan risau. Jadi ini adalah untuk soalan 1. Lepas tu cikgu juga nak kamu cikgu rasanya yang untuk soalan ini tidaklah. Jadi kelas hari ini kita perlu buat soalan 7 hingga 10 dekat muka surat 6 dengan soalan 1 sampai soalan 3 dalam muka surat 7. Ini saja latihan untuk hari ini. Dan minggu depan kita akan pergi kepada bab yang baru. Bab yang baru. Jadi anda cuba buat soalan-soalan ini. Kalau ada masalah kamu boleh tanya. Nanti malam cikgu akan tunjukkan cara untuk jawab soalan 2 dengan 3 dalam bentuk gambar lah untuk kamu nanti. Kalau kamu tidak pandai, kamu boleh tunggu dan kamu siapkan nanti dan kamu hantar. Jangan tidak hantar kerja anda. Jadi kita sampai sini saja hari ini. Kamu boleh tinggalkan. Kamu boleh keluar sekarang. Terima kasih. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, anda boleh tinggalkan. Sudah?